Hari ini kita datang kemari atas nama Pakatan Rakyat. Atas nama rakyat. Dan insya-Allah, kalau benar janji kita, kalau ikhlas penampilan kita, kalau bersungguh kehendak kita, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, BN akan dapat kita tumbangkan dalam pilihan umum yang akan datang. Saudara-saudara yang datang kemari, kami tidak bayar walaupun dengan 1 sen. Kita datang dengan iltizam, kita datang dengan komitmen, kita datang dengan satu ikrar bahawa kita tunjukkan kepada dunia luar Pakatan Rakyat bersatu maju ke hadapan untuk masa depan Malaysia yang lebih baik. Hati kita tidak boleh dibayar oleh siapa-siapa untuk datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau anfaqta fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim walakinnallaha lafa bainahum innahu azizun hakim." Kalau engkau menghimpunkan seluruh apa yang ada di dunia ini untuk menyatukan hati-hati manusia, kamu tidak akan dapat melakukannya. Tapi kita datang pada hari ini bersatu. Tuhan Allah menyatukan hati kita untuk menghancurkan kezaliman di Malaysia, untuk kita bergerak pantas ke hadapan. Dunia hari ini bertanya kepada Pakatan Rakyat dan mungkin bertanya kepada saya, apa tujuan kita datang kemari? What is your aim? I can answer in one word. It is victory. Victory at all costs. Victory in spite of all terrors. Victory, however long and hard the road may be. For without victory, there is no survival. Ini tekad dan azam kita, insya-Allah. Kita datang kemari untuk kita buktikan kita mampu merubah negara untuk kebaikan rakyat semua kaum agama dalam negara kita. Hari ini saya mencadangkan paling kurang 7 apa yang saya sifatkan sebagai institutional changes. Perubahan-perubahan yang penting kepada beberapa institusi negara yang selama ini kelihatan rapuh, reput, dan apa yang dikatakan corruption, rasuah dalam negara kita ini dikatakan corrupt to the core. Bahkan bekas Perdana Menteri Malaysia juga mengatakan busuk sampai ke usus. Yang pertama yang mesti diubah ialah kita mesti laksanakan adalah SPR. Akta SPR perlu dipindah segera. SPR mesti dipantau oleh Parlimen. Pengerusi setiausaha alih-alih lembaga pengarah SPR dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertuan Agong. Pelantikan tersebut adalah dibuat selepas calon-calon jawatan-jawatan tersebut berjaya melepasi sesi soal jawab dan soal selidik jawatan kursi khas Parlimen yang bipartisan. Tugas Perdana Menteri yang mewakili eksekutif hanyalah mencadangkan calon-calon tersebut kepada jawatan-jawatan tersebut. Setuju? SPR diberi hak untuk mendaftar dan memantau parti-parti politik, penyata akaun dan sumbangan derma dari parti-parti politik oleh mana-mana pihak adalah di bawah pemantauan ini, dan maklumat-maklumat ini mestilah sentiasa terdapat di website SPR dan parti-parti politik yang berkenaan. Perubahan yang kedua, harus dilaksanakan pilihan raya umum
mesti 5 tahun cukup. Ini bermakna setiap penggal adalah 5 tahun. Tarikh pilihan raya mesti ditetapkan. Bukan terletak di tangan seorang manusia. Bukan seorang manusia yang dapat menentukan hala tuju negara. Yang ketiga, perlu dikaji adalah konsep federalisme yang sedia ada. Adakah konsep ini yang dibentuk 50 tahun yang lalu masih relevan untuk abad yang ke-21 ini? Pemimpin abad ini mesti pemimpin yang mindanya pemikirannya pemikiran abad ke-21. Kita tak mau pemimpin negara, kita tak mau pemimpin negara ini dipimpin oleh pemimpin yang pemikirannya abad yang ke-17. Negara kita bukan mengamalkan konsep Unitarian. Kita adalah negara persekutuan. Isu yang terkini, royalti minyak dinafikan. Ikut suka mereka. Zaman mereka perintah, mereka namakan royalti. Zaman pemakam pemerintah, mereka namakan wang esan. Ini sikap flip-flop, sikap yang tidak konsisten yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin negara yang ada pada hari ini. Pakatan Rakyat berjanji, insya-Allah, kalau kita diberikan kuasa, hak rakyat akan kita kembalikan kepada rakyat. Tuan-tuan sidang konvensyen yang saya hormati sekalian, tiba masanya satu Suruhanjaya Diraja atau satu jaga khas di bawah Parlimen ditubuhkan untuk menyemak kembali apa yang telah dirampas, apa yang telah dicabul dalam senarai persekutuan dan juga senarai negeri. Hasil negeri dipunggah, diambil perlombongan minyak, gas, Sabah Sarawak dipunggah balak mereka, dipunggah minyak mereka, dan kemudian mereka tidak memberikan bagian yang adil kepada rakyat dalam semangat federalisme ini. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, apa yang saya maksudkan dalam perubahan yang keempat ialah tentang SPRM. Bukan saja kita perlu pada check and balance, kita mesti melaksanakan bahawa SPRM bertanggungjawab kepada Parlimen. SPRM perlu dipantau oleh Jabatan Kuasa Khas Parlimen yang dianggoti oleh ahli Parlimen secara bipartisan. Pengerusi dan ahli-ahli lembaga pengarah SPRM mestilah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas calon-calon yang ditawarkan itu selesai menjalani sesi soal jawab dan soal selidik oleh Jabatan Kuasa Khas Parlimen. Tugas Perdana Menteri hanyalah mencadangkan nama-nama mereka sahaja. Pada hadirin sekalian, dalam mewujudkan check and balance juga, kita minta akta rahsia rasmi dikaji dengan serius. Satu akta baru, iaitulah Freedom of Information Act. Inilah merupakan pandangan saya perubahan yang kelima, di mana dengan adanya akta yang baru ini, kita akan memberikan suatu kebebasan sepenuhnya pada rakan-rakan media kita, para bloggers yang insya-Allah peranan mereka sebagai the fourth estate dalam memberikan ruang dan menaikkan martabat warga media dalam negara kita. Para hadirin sekalian, penggunaan kuasa eksekutif ada kelemahannya. Penyalahgunaan kuasa eksekutif menyebabkan penindasan terhadap rakyat. Selain daripada Parlimen, Dewan Undangan Negeri dan Mahkamah perlu diwujudkan ruang dan kemudahan untuk rakyat menuntut keadilan. Saya menyarankan ditubuhkan ombudsman atau badan hisbah di peringkat pusat dan negeri. Bagi saya inilah cadangan yang keenam yang perlu dilaksanakan bagi membela setiap inci hak rakyat di dalam negara kita.
para hadirin sidang konvensyen yang saya hormati sekalian, Artikel 153 Perlembagaan Malaysia telah dinodai oleh UMNO sejak merdeka hingga sekarang. Artikel 153 ini yang sepatutnya digunakan untuk memanfaatkan kaum Bumi Putera telah dicabuli oleh UMNO untuk memperkayakan diri mereka, anak bini mereka dan kaum kerabat mereka, bukannya Bumi Putera tetapi UMNO Putera.